Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua? Saya berharap anak-anak murid sekalian berada dalam keadaan yang sihat dan bersemangat untuk mengikuti program Kelantan E-Class bersama saya Cikgu Rozaiman bin Muhammad Noor yang akan mengajar anda dalam mata pelajaran pendidikan seni visual bagi tingkatan 2. Apa yang kita akan belajar pada hari ini ya? Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah seni catatan. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang definisi catatan, sejarah perkembangan catatan dan kita juga akan mengenali pelukis cat air tempatan. Di samping kita akan mempelajari pada penghujung slot kita hari ini iaitu teknik catatan cat air. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, saya harap murid-murid dapat menjelaskan definisi catatan di samping memperihalkan tentang perkembangan seni catatan dari aspek pelukis cat air tempatan dan juga karya catatan pelukis tempatan. Apa itu catatan? Catatan merupakan proses menggambar dengan menggunakan media basah yang disapu pada pelbagai permukaan. Apa pula media basah? Media basah ialah merupakan media yang bersifat basah ataupun berminyak. Biasanya media basah akan menggunakan bahan tara seperti air, minyak, linsit dan sebagainya. Contoh-contoh media basah ialah cat air, akrilik, cat minyak, tempera dan sebagainya. Baiklah, kita telah pun mengenali tentang definisi catatan dan juga contoh media basah. Jadi sekarang kita akan mempelajari pula sejarah perkembangan seni catatan tanah air. Dalam tajuk ini kita akan mempelajari sejarah yang merangkumi jangka masa pada tahun sekitar 1930-an sehingga 1950-an iaitu pada sebelum merdeka sehinggalah awal merdeka. Pelukis-pelukis cat air Pulau Pinang telah menjadi perintis kepada seni catatan moden. Pada era ini, kebanyakan pelukis-pelukis cat air telah menggunakan gaya aliran impresionis yang menggambarkan alam semula jadi dan aktiviti kehidupan manusia. Orang kata tak kenal maka tak cinta, jadi kita mengenali pula pelukis-pelukis catatan cat air tempatan. Pelukis yang pertama iaitu Abdullah Arif. Beliau telah dilahirkan di Pulau Pinang pada tahun 1904 dan beliau sentiasa menampilkan tema landscape hasil penghayatan dan perhatian beliau terhadap persekitaran. Contoh karya beliau iaitu Pokok Mengkuang, Bukit Mertajam 1950-an dan juga Bumi yang Bahagia. Seterusnya, Yong Mun Seng. Yong Mun Seng biasanya menampilkan tema alam dan juga kegiatan manusia. Beliau menggunakan sapuan berus kaligrafi Cina yang halus dan kebanyakan pengaruh beliau dari gaya aliran impresionis Eropah, misalnya Paul Gauguin, dan pengaruh ini boleh kita lihat pada olahan subjek figura beliau. Contoh karya yang telah dihasilkan beliau iaitu batu Feringgi yang menggunakan media cat air. Seterusnya kita beralih pula kepada tokoh yang seterusnya iaitu Ibrahim Abu alias A.B. Ibrahim. Beliau menerima didikan sendiri dan menyara hidup dengan melukis. Karya beliau bertemakan landscape dengan suasana yang nostalgik. Antara karya-karya popular beliau iaitu Melaka Gate yang telah menjadi koleksi Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Karya cat air beliau juga pernah diterbitkan dalam majalah-majalah Mastika iaitu sekitar tahun 1957, 1959, 1967 dan juga 1969 dan juga dalam majalah Dewan Sastra iaitu pada tahun 1972 dan juga 1971. Antara karya popular beliau iaitu Fishing Kampung Malaysia yang telah dihasilkan pada tahun 1960. Kita beralih pula kepada tokoh yang seterusnya iaitu Khao Siao. Beliau telah menerima bimbingan daripada Sir Russell Flynn di England pada tahun 1933 dalam karya cat air. Beliau gemar menampilkan tema bunga dalam pengkaryaan beliau dan beliau terpengaruh dengan aliran impresionis.
Minat beliau dalam bunga ini telah menjadikan beliau sebagai ahli Persatuan Orkid Amerika dan beliau memaparkan tema keindahan lanskap dan bangunan hasil permelatian di negara-negara yang telah dilawati. Ini merupakan hasil karya beliau iaitu orkid. Tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan tadi itu merupakan antara pelopor seni catatan cat air di Malaysia. Selepas pada itu, lebih banyak kemunculan pelukis-pelukis tanah air yang telah merancakkan lagi perkembangan seni catatan di Malaysia. Pelukis-pelukis catatan tempatan ini telah mula menggunakan media lain seperti selain daripada cat air, contohnya cat minyak, fresko, cat tempera, akrilik dan juga media campuran. Antara tokoh yang telah menggunakan media-media yang berbeza daripada cat air ini, antaranya ialah Syed Ahmad Jamal yang anda boleh lihat di sini. Antara karyanya ialah joget yang telah dihasilkan pada tahun 1957 dengan menggunakan cat minyak. Seterusnya, Tai Ho Kiat. Ini antara contoh karya beliau. Sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh karya yang lain. Ini antara karya yang juga popular iaitu Fisherman Village yang telah dihasilkan pada tahun 1956 yang juga menggunakan media cat minyak. Kita kenali pula karya dari Zakaria Noh iaitu Vase of Roses yang telah dihasilkan pada tahun 1992. Catatan ini juga telah dihasilkan dengan media cat minyak. Seterusnya, Chua Tin Tin iaitu antara karya beliau iaitu Musim Buah yang telah dihasilkan pada tahun 1952 dan teknik yang digunakan untuk karya ini ialah batik. Baiklah, kita telah mengenali tentang tokoh-tokoh seni catatan cat air di Malaysia dan juga pelukis-pelukis moden di Malaysia. Baiklah, sebentar tadi anda telah pun mempelajari tentang definisi catatan dan juga mempelajari tentang sejarah perkembangan seni catatan serta mengenali beberapa pelukis catatan cat air dan juga catatan moden tempatan. Kita juga telah melihat beberapa contoh karya daripada pelukis-pelukis catatan tersebut. Anda sendiri bolehlah membuat carian di dalam internet untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Jadi kita beralih pula kepada media dan teknik dalam seni catatan cat air. Di tingkatan 2, anda akan mempelajari tentang teknik catatan cat air. Iaitu ada 3 teknik yang saya akan ketengahkan pada hari ini iaitu teknik basah atas basah, teknik basah atas kering dan juga teknik berus kering. Kita mulakan dengan teknik basah atas basah. Apa itu teknik basah atas basah? Teknik basah atas basah ialah sapuan bancuan warna air di atas permukaan kertas yang basah. Teknik basah atas basah ini akan menghasilkan kesan lut sinar. Biasanya imej yang kita hasilkan dengan menggunakan teknik basah atas basah ini contohnya seperti imej langit dan juga untuk bahagian latar belakang sesuatu karya atau juga pada lapisan pertama sebelum kita memulakan sesebuah karya. Seterusnya, kita teruskan dengan teknik basah atas kering. Teknik basah atas kering ini merupakan sapuan bancuan warna air di atas permukaan yang kering. Teknik basah atas kering ini akan menghasilkan kesan legap. Biasanya proses memperincikan sesuatu karya itu kita akan menggunakan teknik basah atas kering ini. Seterusnya teknik berus kering. Teknik berus kering ini merupakan sapuan warna pekat yang menggunakan berus yang kering di atas permukaan yang kering tanpa perlu bancuhan air. Teknik berus kering ini akan menghasilkan kesan yang legap. Anda boleh perhatikan pada gambar yang telah saya tunjukkan ini. Kita telah mempelajari tentang teknik-teknik tersebut iaitu teknik basah atas basah, teknik basah atas kering dan juga teknik berus kering. Jadi apa kata kalau kita lihat secara terperinci bagaimana demonstrasi untuk menghasilkan teknik-teknik tersebut. Baiklah, yang pertama sekali sediakan alatan dan bahan.
kertas berus lembut, bekas air, cat air atau kita kenali sebagai watercolor, bekas warna dan juga tisu ataupun kain. Kita mulakan dengan teknik basah atas basah. Pertama sekali, sapukan air pada permukaan kertas. Sapuan ini supaya kertas akan menjadi basah dan kemudian kita akan membancuh warna yang kita kehendaki dengan menggunakan kuantiti air yang secukupnya. Dan bolehlah disapukan pada permukaan kertas yang basah tadi. Ini merupakan kesan daripada teknik basah atas basah. Kemudian kita teruskan dengan teknik basah atas kering. Permukaan kertas akan dibiarkan kering. Kita akan sapukan warna dengan bancuhan sedikit air di atas permukaan kertas yang kering itu tadi. Teknik ini akan menghasilkan kesan legap. Seterusnya, teknik berus kering. Warna akan terus diambil daripada palet atau tiup, terus disapu pada permukaan kertas yang kering. Inilah antara hasilnya, teknik basah atas basah, teknik basah atas kering dan juga teknik berus kering. Baiklah, berdasarkan video yang telah anda tonton sebentar tadi, apa kata kali ini anda pula cuba mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman anda untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan terhadap seni catatan melalui penggunaan media, proses dan bahan. Pertama sekali, anda perlu menyediakan peralatan dan bahan seperti cat air iaitu watercolor, berus lembut, bekas air, bekas warna, kertas cartridge, kertas cat air ataupun kertas cat air atau kertas lukisan. Selain daripada itu, anda juga perlu menyediakan tisu dan juga kain. Selamat mencuba aktiviti yang telah ditunjukkan sebentar tadi. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga input-input yang telah saya berikan berkenaan dengan seni catatan akan memberi manfaat kepada anda semua dan dapat digunakan untuk pembelajaran yang akan datang. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.